Ada equal ke tak ada equal ke, dia sama je. Maksud dia termasuk juga. Okay. So, dia punya distribution, okay, cara nak tulis macam ni. Okay, X normal mu sigma square. Okay, mu tu adalah mean. Okay, yang diberi dalam soalan. Dan sigma square adalah variance. Okay, so kita akan pakai table. Table normal, kalau awak tengok dekat awak punya table statistik tu, kalau table 2 ni table of Poisson. Okay, maksudnya kita kena buka lagi page belakang. Sampai awak jumpa table 3, normal, standard normal. No, itulah yang kita akan pakai yang ini. Dan standard normal ni, dia cuma ada one page sahaja. Dia tak ada sampai 2 page. Okay, dia ada one page ni je. Daripada kosong ni sampai sini je. Lepas tu dah masuk table 4. Tapi table 4 pun still lagi kita akan guna untuk normal distribution. Nanti saya ajarlah macam mana kita nak pakai table 4 ataupun table 3 ni. Okay, so bila kita nak pakai table ini, dekat dalam table ni sendiri dia ada cakap standard normal. Okay, nampak ni dia ada cakap standard normal. So bila dia cakap standard normal, dekat sini standard normal tu hanya berlaku jika awak punya mean kosong, variance awak 1. Itu je yang akan berlaku standard normal. Okay, ini mean awak kosong dan variance 1. Selagi dia bukan 01, awak tak boleh pakai table 3. Dan table 4 pun tak boleh. Memang tak boleh pakai table lah. Kita kena standardize dulu. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak jadikan dia standard normal. Okay, macam nak standardize. Okay, and then normal curve is given by a bell-shaped curve. Bell-shaped curve yang inilah. Okay, ada bell shape ni. And then mean awak dekat tengah-tengah. Standard deviation. And kita kena tahu area, total area, okay, total area under the curve is 1. So maksudnya total area daripada hujung ke hujung memang always 1. Okay, and then mean ni, mean awak dekat tengah-tengah ni, so ini dekat sebelah kiri maksudnya area dia akan jadi 0.5 lah. Area sebelah kanan akan jadi 0.5 juga. Okay, dan tambahkan dapat 1. And the two tails of the curve is indefinitely. Maksudnya tail awak ni dia akan sentiasa continuous. Dia tak akan berhenti. Itu maksud dia. Okay. Tapi area dia tetap 1. Maksudnya untuk the whole bell shape tu memang 1. Okay. Contoh example 20. Kita nak cari area under the standard normal. Okay. Dia dah bagi tahu kat sini. Dia dah standard normal. Bila dia dah standard normal, means distribution dia kita tulis sebagai Z and 0, 1. Ni cara kita tulis distribution untuk standard normal. Okay, mean dia kosong, variance dia 1. So kita nak cari probability between 0, Z dan juga 1.95. Between 0 sampai 1.95. Dekat tengah-tengah mesti Z. Sebab dia standard normal. Okay. So bila saya buat bell shape curve, awak akan dapat macam ni lah. Ni gambar dia. 0 dengan 1.95. Awak nak cari kawasan yang orange ini. Ataupun yang saya lorikkan ini. Okay, kita nak dapatkan kawasan itu. So macam mana kita nak dapatkan kawasan itu? Kalau kita baca daripada tabel 3 ini, awak akan baca semua nilai ke hadapan. Maksudnya, kalau untuk soalan ni, kita baca ke sini. Ke depan ni, maksudnya dia adalah PZ greater than 0. Greater or greater equal. Dua-dua kita dapat nilai yang sama sebab dia normal. Normal equal tak ada equal sama sebab dia continuous bukan discrete. Okay. Dan kalau awak nak baca daripada table ini ke sini, kita akan dapat probability untuk ke depan ni lah. Okay. So kalau kosong, baca dekat table 3 ni kosong ni. Nampak ni kosong. Dan tak payah tambah apa-apalah, ambil yang kosong. Yang first column ni. Which is sama dengan 0.5. So maksudnya yang dekat sini ni apa ni? Okay, yang ke depan ni maksudnya 0.5
Dan ini Z lebih besar daripada 1.95. Okey, 1.95 macam mana kita nak baca Sekejap Kita tutup sekejap. Okey, macam mana kita nak baca daripada tabel ni? Awak scroll sampai 1.9. Okey, nampak kat sini ada 1.9 tapi dia belum dapat 5 tu. So 5 tu nak dapat dari mana? Scroll sampai 0.05. So dekat sini lah. Maksudnya sekarang ni 1.9 tambah 0.05. So awak dapat 1.95. So inilah probability untuk Z lebih besar daripada 1.95. So 0.0256. Kat sini 0.0256. So bila saya nak kawasan yang oren tu, saya akan buat PZ lebih besar daripada 0. Okay. PZ lebih besar daripada 0 tolak dengan PZ lebih besar daripada 1.95. Okay, yang pertama ni tolak dengan yang kedua ni. So kita akan dapatlah kawasan yang dekat tengah-tengah. So tadi kita baca dari tabel 0.5 tolak dengan 0.0256. So dapat jawapan berapa? 0.4744. Okay, itulah cara kita nak baca tabel dan juga cara nak settlekan question normal. Ni kalau dia dah standard normal lah. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Boleh, madam. Okay, kalau kita nak lebih besar daripada 1.2, ini sangat senang lah. Sebab dia memang nak lebih besar. Maksudnya daripada sini dia nak ke depan. Memang terus je lah kau baca dia table, kau dapatlah terus jawapan ni. Tak buat apa-apa pun. So tengok dekat 1.2, ni 1.2 awak ni. Dan tengok dekat kosong lah sebab kita tak nak 1.2 something. Kita nak 1.2 exactly. So 0.1151. Ni dah tak payah buat apa-apa sebab dia memang nak ke depan. So tak payah tambah ke tolak ke apa tak payah. Okay. Kita pergi example 22. Kalau ada negatif pula. Negatif 2 sampai 2. Okay. Negatif 2 sampai 2. Maksudnya saya nak kawasan ni lah. Okay. Masalahnya bila kita nak baca dari tabel. Tabel awak ni tak ada langsung nilai negatif tau. Dia cuma ada nilai positif daripada 0. Dan yang paling besar adalah 4.9. 4.09. Ini je yang paling besar. Nilai yang kita boleh baca. Okay, so negatif tak ada. Macam mana kalau negatif tak ada? Saya nak kawasan oren. Okay, kita ingat balik tadi saya kata probability semua adalah 1. Okay, 1 untuk semua. Dan kawasan yang saya nak adalah kawasan oren ini. Bermaksud saya tak nak kawasan ini. Saya tak nak kawasan depan. Okay. So kawasan belakang ni adalah negatif 2 dan ke belakang. Maksudnya PZ less than negative 2. Okay. Dan kawasan yang depan adalah ke depan. PZ greater than 2. Sebab dia ke depan. Okay. So saya tak nak dua kawasan ni. Okay. Macam mana yang Z lebih besar daripada 2 tak ada masalah. Yang kecil ni apa kita kena buat. Okay. Konsep dia dekat sini kosong tengah-tengah. Okay. Area awak kalau jarak dia dekat sini misal kata 1. Maksudnya kalau sini 1. Okay, kita ambil kawasan area dia ni. Inilah yang kita akan dapat daripada table tau. Yang PZ bukan PZ lebih besar daripada 1. Tak, saya tak akan dapat macam tu. Kalau PZ lebih besar daripada 1, saya akan dapat kawasan yang ini dan ke depan. Okay. Ini area dia. Kalau kita baca daripada table, dia akan dapat area untuk kawasan hijau. So, bila saya nak dapat untuk negatif 1 kat sini, area yang belakang ni, okay, sebenarnya dia adalah sama. Sebab distance dia sama. Okay, area dia tu sama. Area besar kawasan hijau kat sini, ke depan ni, dengan besar kawasan hijau dan ke belakang ni adalah sama.
So maksudnya if awak dapat negative part yang less than negative part, okay, awak akan shift dia ke positive part. Okay, contoh dalam soalan ni, kalau awak dapat kawasan negatif 2 ke belakang ni, dengan kawasan negatif 2 ke depan, area sama. Area dia sama. Okay, so maksudnya sekarang, saya tak nak satu tolak. Yang saya tak nak satu untuk semua tolak dengan PZ less than negative 2 dan juga PZ greater than 2. So ini yang saya tak nak. Tapi sebabkan negative 2 tak boleh baca dari table, so kita shift dia ke positive side. Ini Z. Shift dia ke positive side maksudnya dia jadi lebih besar daripada 2. So kat sini ada 2 kali lah lebih besar daripada 2 tu. Okey ke tak okey? Boleh tak? Okey, Madam. Boleh. Ya, boleh. Sebab area dia sama tau. So kita boleh shift dia pergi kepada positive part. Okay, so 1 tolak 2. Awak kena carilah PZ greater than 2 tu berapa. Kat sini lah, kat 2. Ni yang saya buka bulat circle saya ni. 2.0. Dekat sini lah yang kita nak. 0.0228. Tapi kena darab dengan 2. 0.228. So kita akan dapat berapa jawapan dia ni? 1 tolak dengan 2 darab benda ni semua. .9544. Okay, thank you. Inilah kita dapat 0.9544. Okay, ini kalau negatif 2 dengan 2. So kat sini dia tukar pula. Dia jadi negatif 1.2 dengan 1. Okay, boleh ke saya teruskan? Boleh tak? Boleh. Okay, so kalau negatif 1.2 dengan 1, kalau saya buat bell shape saya nak di antara negatif 1.2 dengan 1. So dekat tengah-tengah ni lah, dekat orange. So apa yang saya tak nak adalah kawasan di belakang negatif 1.2 dan di hadapan 1. Okay, so 1 tolak dengan PZ less than negative 1.2 minus dengan PZ greater than 1. So, yang Z less than negative 1.2, macam mana saya nak shift dia jadi apa? Saya shift dia jadi apa kat sini? 1 je. 1. Z less than negative 1.2 saya nak shift kepada positive side. So, dia jadi apa? Oh, jadi 1.2. Z lebih besar. Kena cakap lebih lebih besar ya. 1.2. Okay, dengan PZ greater than 1. So kat sini tak boleh lah awak nak buat 2 kali sebab dia punya nilai tak sama. Awak kena carilah nilai 1.2 dapat berapa. Dan nilai 1 dapat berapa. Berapa nilai 1.2? 0.1151. Okey, 0.1151 tolak dengan Z1. 0.1587. Okey. So tolakkan dua-dua, dapat apa jawapan awak? 0.7262. Thank you. Okey. Macam itulah. Awak kena buat bell shape ni Bell shape ni penting untuk awak tahu apa kena tolak apa. Sebab kadang-kadang tak perlu pun satu tolak. Macam yang soalan first tadi tak perlu satu tolak. Dia cuma buat kosong tolak dengan yang 1 point something tu tadi. Tapi ada soalan kena pula buat satu tolak. So dia depend on question sebenarnya. Okay, kita pergi kepada example 24. Okay, beza sikit dengan example tadi. Because sekarang awak nak cari yang dekat dalam. Bukan yang dekat luar. Tadi kita cari yang dekat luar ni apa. Sekarang kita nak cari yang dekat dalam pula. Okay. So, kalau dapat Z less than E sama dengan 0.9. Okay. Maksudnya gambar rajah dia macam ni lah. Kenapa gambar rajah dia jadi macam ni? Sebab sekarang
yang dia kata less than A tu, less than A ni nilai dia 0.9. So tak mungkin lah A awak, kalau kat sini kosong kan. Okay, tak mungkin lah A awak dekat sini. Sebab kalau sini A awak, sini tak sampai. Dia kurang daripada 0.9. Sebab itulah sekarang A awak berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Sebab kita kata tadi sini dia punya area sebelah sini kanan ni 0.5. Belakang kosong ni pula semua ni pun 0.5. So kena ingatlah benda tu. Kalau dia 0.9 maksudnya dia merentasi semua tu. Sebab tu dia dapat kawasan merah yang besar itu. Sebab kita nak 0.9 di sini. Okay. So kalau tengok daripada sini, kawasan merah adalah 0.9. Masalahnya tabel baca hanya ke hadapan. So macam mana saya nak tukar apa ni panggil, nak tukar dia punya segmen supaya saya dapat kawasan merah juga tapi saya nak guna PZ lebih besar daripada A. Bukan PZ less than A. Apa saya kena buat? Tolak dengan 1 lah. Okay, 1 tolak dengan apa? 0.9. 1 tolak 0.9. Okay, boleh jugalah. Ataupun dalam arti kata lain, saya buat dulu 1 tolak dengan PZ greater than A sama dengan 0.9. Maksudnya, 1 untuk semua, awak tolak dengan kawasan kuning. Okay, 1 tolak kuning, dapatlah kawasan merah. Itulah maksud saya. So, nanti macam kawan awak cakap lah, kita akan dapatlah PZ greater than A apabila awak buat 1 tolak 0.9 tu. So dapatlah 0.1. Okey ke? Okey, madam. Okay, madam. Okay, so sekarang ni masalah dia lagi satu, which is awak kena cari yang kat dalam ni. Okay, nak cari kat dalam ni, awak pergi kepada table 4. Ini tadi table 3 tau. Ini table 3. Awak pergi lagi muka surat paling belakang, awak jumpa table 4. Okay, table 4 ni dekat kawan ni, dekat A ni. Dekat kolom A awak ni, awak cari 0.1. So kita cari 0.1. Okay, ada kat sini. So maksudnya nilai yang dekat dalam ni adalah 1.2816. Okay, cara tulis dia adalah from table 4 PZ greater than 1.2816 akan sama dengan 0.1. Okay. So awak boleh buat conclusion A sama dengan 1.2816. Okay. Ni table 4 pula, bukan table 3. Sebab kita baca terbalik. Patutnya baca kira kalau daripada table 3 awak kena baca daripada dalam ke luar. Tadi kita baca daripada luar ke dalam. Tapi kalau dalam ke luar, awak akan dapat 2 decimal places je kalau kat table 3 tu. Awak tak akan dapat 4. So kalau ada dekat table 4, kita ambil dulu nilai kat table 4 baru dia dapat nilai yang lebih tepat. Sebab dia dapat sampai 4 decimal places kat situ. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, kita pergi example 5. Example 5 memang dia nak 0.25. So greater than A tu adalah 0.25. Okay, kenapa 0.25 dekat sini? Sebab 0.5 kat sini. Ni semua ke sini 0.5. So bila dia nak lebih besar daripada A 0.25, so confirm lah lebih besar daripada A 0.25 berada di sini. Okay, bukan dekat belakang. Kalau awak letak A awak dekat belakang, dekat sini misal kata awak letak lebih besar daripada A. Sampai sini. Ini dah akan melebihi 0.5. So tak mungkin. Okay, sebab tu kita letak A kita kat depan tu. Awak kena ni juga pakai logik akal juga. Nak letak A kat mana. Okay, so
Yang ini memang dah dapat 6. Memang nak kawasan kecil tu je. Daripada table 4 ni, kita terus ambil 0.25. Awak akan dapat berapa nilai dia? 0.6745. Yang inilah 0.6745. So P, Z lebih besar daripada 0.6745 is equal to 0.25. So maksudnya A awak adalah 0.6745. Macam ni lah kalau dia ada kat table 4, kita cari terus dekat table 4. Kalau misal kata dia tak ada tau. Misal kata saya nak PZ greater than A. Contoh dia sekejap 0.0197 misal kata okay. Kalau awak tengok kat table 4 awak A ni, nilai A ni dekat kolom A 0.0197. 0.0197. Tengok ni. Ni dapat 0.019 je. Tak ada 7 belakang tu. So maksudnya kita tak boleh pakai table 4. Kita tak boleh pakai table 4. Maksudnya awak perlu pergi ke table 3. Sebab ni 0.019 je. Tak cukup lagi. So kita kena pergi ke table 3. Yang ni tadi yang banyak sikit ni. Awak kena cari daripada dalam ni. Cari 0.0197 tu berada di mana. Macam tu lah cara dia. So cari kat sini. Dapat kat mana 0.0197? Dekat yang banyak-banyak kat dalam. 2.06. Dekat sini awak dapat. Nampak ni? 0.0197. So dapat 2.06. So nanti nilai A awak akan cakap lah from table 3. Sebab sekarang saya pakai table 3. Saya tak pakai table 4. So PZ greater than 2.06 sama dengan 0.0197. So A awak adalah 2.06. Itu kalau dia tak ada dekat table 3, table 4. Macam tu cara nak baca dia. Ada possible je soalan tak ada dekat table 4 tu. Okay. Sekarang kita nak masuk next part. Okay, next part dia adalah example 26 ni. Kita nak standardized normal. Tadi ni semua dia bagi awak memang dah standard normal. Tu beza. Bila dia belum bagi standard normal, kita lah kena standardize dia. So cara nak standardize dia menggunakan formula ini. Awak kena ambil X daripada soalan ni, dia akan bagi tahu berapa. Tolak dengan mean dia dan bahagi dengan standard deviation. Kat sini standard deviation, bukan variance. Tapi untuk awak punya distribution, okay, bila kita nak tulis distribution dekat biru ni, from question ni dia cakap mean 50, standard deviation 10. So, dekat sini X normal 50 memang maintain. Tapi 10 kena kuasa 2. Sebab kat sini kita nak variance. Itu beza dia. Okay. Kat sini memang always variance. So, means awak punya standard deviation mesti always kuasa 2. Kalau dia bagi standard deviation lah. Kalau dia tak bagi standard deviation, dia ambil je lah variance tu. Okay, so cara kita nak ni daripada soalan ini, kalau saya nak tukar dia jadi Z, so Z dia akan sama dengan X awak tolak mu 50 bahagi standard deviation 10. Okay, so dapat berapa? 5 bahagi 10. 1/2. 0.5 ataupun 1/2. Okay. Yang B pula, kalau 35, maksudnya Z equal to 35 minus dengan 50 over dengan 10. So this one you got negative lah. Negative 1.5, right? Sebab 15 bagi 10. Okay, ini kita nak tukar daripada X pergi kepada Z. So macam tu lah standardized normal dia. So barulah nanti awak boleh baca daripada table. Tapi this one sebab dia equal. Equal memang kita tak boleh terus baca daripada table. Sebab table awak always bagi greater than. Okay? So ingat benda ni. Table bagi always greater than. Equal tak boleh baca dari table terus. Okay, kita pergi example. Sebab yang ni soalan ni dia suruh awak convert je. So saya convert je lah. Saya tak carilah dia punya tu. Ni convert the following X to value Z je. Dia tak suruh cari probability pun.
Kita pergi example 27 yang baru lebih kurang macam exam question. Dia kata mean awak 25, standard deviation 4. Ni find the area. Area means probability lah yang kita kena cari daripada table. If the given normal distribution, mu is 25 and sigma is 4. So bila mu is 25, sigma 4, maksudnya dia bukan standard normal. So apa kita perlu buat? We have to standardize first. Ni nama dia standardize. Okay. So from here, distribution awak kita nak dapatkan distribution ini. So soalan A, between x equal to 25 and x equal to 32. Maksudnya daripada 25 sampai 32. Tulis dalam bentuk range begini. Okay, tulis dalam bentuk range begini. Then kita akan standardize kiri dan kanan itu. So awak akan buat macam ni lah. 25 tolak mu. Mu tadi 25 juga. Divide by standard deviation awak 4. Less than X berubah jadi Z. Sebab awak dah standardize. Tolak 25 per 4. Okay. So dapat berapa? Sebelah kiri. Kosong lah. Dapat 25 untuk 25 kan. Okay, sebelah kanan 1.75. 1.75. Okay, so maksudnya kawasan yang saya nak kosong sampai 1.75. So yang inilah. Kalau kita buat bell shape, kita dapat kawasan yang orange ini. Apa saya kena buat? Apa tolak apa? Saya nak kawasan tengah-tengah. Antara kosong dan 0.5 tolak 1.5. PZ lebih besar daripada kosong, tolak dengan PZ lebih besar daripada 1.75 ataupun kawan awak kata 0.5 sebab PZ lebih besar daripada kosong memang 0.5 lah. Dekat sini tadi. Ni Ni 0.5. Okay, 0.5 kena tolak dengan bacaan 1.75. So dapat berapa? Bacaan 1.75 dapat berapa? 0.0401 minit. 04? 01. 01. Ni baca daripada table 3 tau. Sebab kita baca daripada dalam keluar. Luar ke dalam. Sorry. Luar ke dalam. Ni luar ke dalam. Macam tu lah maksud dia. So kita dapat berapa ni? 0.4599. Okay, thank you. So macam tu lah cara dia. Ingat, kalau dia bukan standard number, standardize dulu. Jangan lupa benda tu. Kau tak memang tak dapat baca dari table. Okay, so sama juga dengan B. Awak standardize dulu. Okay, 18 tolak 25 per 4. Less than Z, less than 34 tolak 25 per 4. Okay. So kita akan dapat berapa sebelah kiri? Negatif 1.75. Okay, sebelah kanan. 2.25. Okay, so awak akan dapat macam yang ni. Dah ada jawapan di sini. Negatif 1.75 dengan 2.25. Saya nak kawasan tengah. Ni ada melibatkan negatif. So apa saya kena buat? Saya nak dapatkan probability dia. Tukar tanda. Okay, dia jadi apa? Apa tolak apa kat sini? Yang ni kena tukar tanda kepada positif sebab kita shift kepada positif part. Okay, then apa tolak apa? Saya nak 1 kawasan tolak 1 P. tolak P. Z lebih besar daripada 1.75. Okay, very good. Tolak dengan? Tolak dengan P Z lebih besar daripada 2.25. Okay, thank you. Then baru awak boleh baca daripada table. Lebih besar daripada 1.75. Tadi macam dah pernah cari. 0.0401. Okay. Dan 2.25 kita dapat 2.25. 0.0122. Betul?
Tu, kira dapat apa? 0.9477. 0.9477. Okey. Macam tu lah. Okey. Yang penting base shape kena lukis Kalau awak tak lukis memang awak susah nanti nak tengok apa yang kena pula apa. Okey, kita tengok example 28 pula. Dia possible soalan dia suruh awak cari mean dengan standard deviation tu. Part ni. Dia tak bagi. Yang dia bagi probability untuk 25.512 dan untuk 16.104. So daripada equation itu kita akan cari mu dan sigma square tu yang dia nak. Okay. So, first kita perlu ni lah dulu. Kita standardize benda ni dulu. Sekarang dia X bukan Z. So awak standardize dulu. Sama juga dengan nombor 2 ni. Kita perlu standardize dia dulu sebab dia X. Okay, so saya standardize yang pertama, saya nak jadikan dia Z. So means X dia minus dengan mu divide by, terlebih pula gigi dia. Okay, minus mu divide by sigma equal to 0.3594. Ni standardize nak jadi Z. Okay, so sekarang let's say saya letak semua ni sebagai A. Sebab apa? Sebab saya nak nampakkan dia adalah PZ greater than A sama dengan 0.3594. Maksudnya kita kena baca table daripada dalam ke luar. Ataupun kita kena tengok daripada table 4 kalau ada. Tapi saya rasa tak ada ni. Macam pelik dia punya nombor. 0.3594. Tengok daripada table 4 dekat kawasan ni alpha ni. Dengan kat kawasan alpha ni 0.35. 35 dia ada 35 je kat sini. Dia tak ada kawasan 94 tu tak wujud dekat belakang ni, tak ada. So tak boleh ambil daripada sini lah. Awak kena ambil daripada table 3. Carilah kat mana ya. 0.3594. Dia kat atas ni 0.36. 0.36. Ni betul kalau nampak kat sini. 0.36 betul. Very good. So, from table 3, Z greater than 0.36 is equal to 0.3594. So, A ialah 0.36. Tapi, apakah A? A saya adalah semua yang berada di atas ini. So, 25.512 minus mu over sigma is equal to 0.36. So, saya jadikan dia one layer only. Saya darabkan dengan sigma. So, awak dapat beginilah. So, this is first question. First equation. Tak boleh settle sebab ada dua variable. So, we need another equation to solve that problem. Okay, so another equation awak akan dapat daripada second probability ni. Yang ni pun kita kena standardize. Okay, benda yang sama kita buat untuk second pula. Saya pakai warna hijau lah. P, tadi awak punya, saya pakai Z terus. Okay, dia punya ni simbol less than tau. Awak kena ambil less than. Tak boleh tukar lah. So, 16.104 minus mu divide by sigma is equal to 0.0301. So, sama macam tadi, kita baca dulu daripada table from table 3. Okay. PZ lebih besar daripada berapa yang dapat 0.0301? Cari dekat table 3 ni. 0.0301. 1.88. Okay, so 1.88 is equal to 0.0301. But our problem here is dekat sini lebih besar, dekat sini lebih kecil. So kita tak boleh compare directly. Okay, maksud dia sekarang kalau saya buat bell shape curve 1.88 to here, okay, the area 0.0301 adalah di sini. Inilah 0.0301. Untuk yang lebih besar daripada 1.88. Masalah saya nak lebih kecil.
So kalau lebih kecil dia jadi macam mana? Dia lebih kecil maksudnya dia ke belakang. So kat mana awak punya nilai tu? Untuk area yang sama. Dekat mana? Kalau 1.8 lebih besar daripada 1.88, awak dapat ke depan ni. Tapi saya nak area dia 0.0301, tapi saya nak dekat belakang ni. So dia kat mana? Dekat sini apa? Nilai apa tu? Negatif 1.8. Yes, very good. Dia akan jadi negatif kepada nilai tadi. Okay? So, dekat sini, PZ less than negative 1.88 pun akan dapat 0.0301. Means 16.104 minus mu over sigma akan sama dengan negative 1.88. Okay? Kita kena ambil negative side. Kita tak boleh ambil positive side. Ingat. Sebab dia lebih kecil. Saya nak potong yang bawah ni. Okay, negative side dia ni. So, awak akan dapat 16.104 tolak mu sama dengan negative 1.88 sigma. Ini equation nombor 2. So, settlekan dengan equation nombor 1 tadi. Apa kita nak buat? Yang paling senang. Nampak mu dengan mu sama, right? Okay. So, bila mu dengan mu sama, kita boleh buat 1 minus dengan 2. Okay, so 55.512 tolak dengan 16.104, awak dapat berapa? Saya tolak ke equation 1 dengan equation 2. 25.512 tolak 16.104. Dapat berapa? Sembilan poin 408. 9.408. Okey, lepas tu tolak mu tambah dengan mu, so dia akan jadi cancel out. So kat sini 0.36 plus 1.88. So you got 2.24. 2.24 sigma. So sigma dapatlah kat sini. Sigma dapat berapa? Hmm. 4.2. 4.2. Okey. Tapi soalan nak apa? Soalan nak sigma ke? Soalan suruh awak cari apa? Soalan suruh cari apa? Dengan variance. Dia suruh cari variance. Variance maksudnya sigma square. Okay, so sigma square awak kena squarekan dia. Dapat 17.64. So ini yang kita nak. Bukan sigma sebab sigma is standard deviation. Bukan variance. So daripada from 2 ni, saya nak dapatkan mu. Saya masukkan nilai sigma 4.2. Ni sigma lah punya nilai sebab saya masuk kat sini. Okay. So mu dapat berapa? Dapat apa mu awak? Kosong point 4. Ush, serius lah mu dapat 0 point something. Min awak? 24. 24. Salah kira lah tu. Okay, 24 katanya. So dah settle. Mu dengan sigma square kita dah bagi. Okay, saya tengok question. Ni dah ke? Dah ke? Dah itu. Okay, kita ambil example 29 kan kalau dia salah. Okay, dia kata with standard deviation. Okay, standard deviation dia dah bagi.
Dia semua suruh awak cari mean je. So maksudnya tak perlu buat, ni tak payah buat ni. Tak payah buat apa ni. Simultaneous equation sebab kita nak cari satu je. Ni awak dah ada, tinggal ni je. Apa sigma dah ada. So dia nak more than 77.5. Okay, maksudnya kat sini probability untuk X greater than 77.5 is equal to 0.173C. Okay, tu maksud dia. So maksudnya first awak kena standardize dulu. Dapat 77.5 tolak mu divide by 10 lah. Sebab sekarang sigma awak 10. Equate to 1.736. So from table, baca 0.1736 dapat dekat mana? Table 3 saya rasa. Table 4 tak ada. 0.94. 0.94. So PZ greater than 0.94 is equal to 0.1736. Okay, dan kita tengok inequalities awak sama. Okay, sini lebih besar, sini pun lebih besar. So tak ada masalah, kita boleh proceed. Means 77.5 minus mu divide by 10 is equal to 0.94. Tak payah letak negatif, okay? So, dapatlah nanti mu awak dapat berapa? Kira kat situ. $68.1. Okay, very good. Dah settle. Ini lagi senang lah sebab awak ada satu variable je nak cari. Okay. Untuk soalan ini, awak kena cari mu dengan sigma. If X lebih besar daripada 12, sama dengan 0.3. X lebih kecil daripada 4, sama dengan 0.4. Okay, so ingat standardize dulu X awak. And then, cari dalam table, comparekan dia. Kalau inequality sama, then kita boleh terus ambil. Kalau tak sama, then kena shift kepada negative part. Okay, this one I tinggalkan untuk you all try lah. So, mu patutnya you got 6.6056. And sigma sepatutnya you got 10.2867. Okay. Dan kita dah buat sama je step dengan example 29 tadi. 28. Cuma nombor je tukar. Cuma sekarang awak nak sigma. Dekat sini nak sigma. Nak sigma square. Tu je beza dia. Okay. Dah. Dan? Dah, madam. Okay, the last example. Sekejap je saya nak ni. In a company, the wages certain are normally distributed with a set standard deviation. Okay, this one, dia give standard deviation. And then 20.05 of staff earn less than 300 a week. What is the average wage? Okay, average wage. Maksudnya dia suruh awak cari apa? Average. Average apa? Mean. Yes, mean ataupun mu. Betul-betul. Okay, or mean lah. Either one. Very good. So, here awak kena tukar ini menjadi ayat matematik. Less than 300, 20.05%. 20.05% is the probability for this question actually. So, you got X less than 300, okay, is equal to 20.05%. So, bila kita tukar dia, dalam probability dia jadi berapa tu? Awak divide by 100. 0.2005, right? Okay, divide by 100. This one. So, divide by 100. 20.05 divide by 100. So, you got this one lah as the probability. Okay, and then macam biasa, we have to standardize this one. 300 minus mu. Mu kita tak tahu. Standard deviation kita dah tahu. 400. And equal to 0.2005.
Dan nanti kena cari daripada tabel 0.2005 dapat apa. Siapa dah jumpa? 0.84. Okay, tapi kalau from table 3 PZ greater than 0.84 is equal to 0.2005. Okay, masalah kita kat sini, ini lebih besar, ini lebih kecil. So, apa kita kena buat? Kalau inequalities tak sama, boleh ke terus equatekan dia? Negatifkan. Yes, awak negatifkan dia. So, equal to dengan negative 0.84. Okay, maksudnya lebih kecil daripada negative 0.84 dan dia akan dapat yang samalah. Awak punya area yang sama. So, nanti you juga patutnya 636. Okay, and then soalan kedua, what is the percentage of staff earn more than 500 a week? Okay, so yang kedua, dia awak, okay, so dia akan buat PX more than 500 a week. So, jadi macam ni lah. So, first pun sama juga, standardize dulu menggunakan apa yang awak dah cari. So, yang kat atas tadilah, mu awak 636 divide by standard deviation awak tadi 400. Okay, so kita akan dapat PZ greater than berapa patutnya? Awak dapat negatif ni. Dapat negatif berapa? 536. Cepat. 0.34. Okay, negatif 0.34. Okay, ni beza sikit dengan soalan lain tadi. Sebab dia negatif 0.34. So, negatif here because awak punya kosong kat tengah-tengah ni tadi. Okay, so kita nak yang lebih besar daripada negatif ni. Macam ni kita nak. Kita bukan nak belakang dia. So, bila kita nak semua ni, apa kita perlu buat adalah sebab kita cuma tak nak kawasan yang di belakang ini. Kita tak nak kawasan PZ less than negative 0.34. Ini kita tak nak. Yang lain kita nak. Okay, so satu untuk semua. Awak kena tolak dengan yang kawasan belakang tu. Dia akan jadi satu tolak PZ less than negative 0.34. Tapi disebabkan tak boleh baca dari table. So apa kita kena buat dengan yang less than ni? Kita shift dia kepada positive side. Tapi positive side dia akan jadi lebih besar lah. Ingat sebab kita shift dia ke hadap ke tempat positive side tu. So awak baca daripada table. Nanti dapat apa dan kalau jawapan akhir is 0.6331. Okay, thank you class. Nanti kita sambung pada hari Ahad ke? Hari Khamis. Tapi dia nak percentage. Ingat dia nak percentage. So bila percentage awak kena bagi in term of percentage. Dia akan jadi 63.31%. Tak boleh pakai tu. Okay, so thank you class. Terima kasih, madam. Tak boleh padam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Terima kasih, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.